Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh cikgu. Okey, cantik. Okey, hari ni kita akan sambung pelajaran kita. Hari ni kita pergi kepada standard kandungan 6.3 iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, jadi untuk bahagian ni awak kena tengok betul-betul lah sebab dia menjadi teknikal dia lebih teknikal sebab dia melibatkan graf. Graf ni memang banyak perkara yang awak kena ambil kira lah seperti dia punya paksi, skala dia kemudian bentuk graf itu sendiri, dan juga fungsi-fungsi graf yang terlibat. Jadi dia banyak-banyak perkara kena tengok tu So dia adalah bahagian yang lebih teknikal berbandingkan sebelum ni Okey, jadi hari ini kita akan buat melukis dan melakar. Okey, ini dulu masa KBSM kita hanya melukis, melakar. Melukis pula, melakar. Melakar ni maksudnya gambar raja yang tak ada skala lah. Kita tak perlu gunakan kertas graf. Maknanya gambar raja kita hanyalah berdasarkan pada lakaran kasar saja Tak perlu ada skala pada pasti X dan Y yang spesifik dan sebagainya. Okay, tapi untuk KSSM ni, dia macam lebih detail sikit Dia minta kita untuk melukis. Saya dah go through buku teks ni. Memang ada penggunaan kertas graf. Nanti itu saya akan buat pada hari lain. Yang ini saya nak terangkan terlebih dahulu macam mana untuk melakar graf fungsi. Saya nak kasi awak faham dulu dia punya persamaan-persamaan daripada tiga persamaan sin, cos dan tangent ni. Bila kita melakukan perubahan pada nilai-nilai A dengan B dengan C ni kita lakukan perubahan pada nilai A, B dan C, macam mana bentuk graf itu. Ini saya nak jawab benda tu dulu. Bila awak dah mahir tu, insyaAllah senang lah awak nak lukis ke, nak melakar ke graf trigonometri dengan lebih mudah. Jadi hari ni kita buat ni je, 631, 123. 632 ni belum boleh lagi sebab apa ni, kita nak pergi detail dengan lebih mendalam, saya perlukan awak faham dahululah bentuk-bentuk graf ni. Okey. So sekejap saya nak share satu skrin ni jap. Okey. Okey boleh nampak kan skrin tu kan? So ini saya guna app GeoGebra je lah yang ada dekat komputer ni, dekat internet ni Awak boleh explore sendirilah. Awak type je Google kan trigonometric ratio with with unit circle generator Okey, sekejap saya besarkan. Okey. Jelas saya nak berjelas ni. Okey. So tengok mouse saya ni. Yang ini ialah unit circle. Unit circle bulatan yang mempunyai jejarinya satu. Atas sini satu, jejarinya bersamaan dengan satu. Okey, nanti saya akan jana beberapa bentuk graf berkaitan dengan ni. Okey, so pelajar, awak akan pelajari hari ni pertama sekali ada 3 fungsi trigonometri yang biasa awak tengoklah, sin, cos dan juga tangent. Okey, macam mana graf ni boleh terjana daripada unit circle ni Okey, first sekali saya akan jana dahulu graf sin Okey, graf sin. Tengok apa yang perlu buat saya putarkan ni. Bila saya putarkan unit circle ni, kita lihat graf sin X akan terjana. Boleh nampak tak gambar raja tu? Tak ada. Tak nampak Tak ada. Tak nampak nampak? Okey, nampak. Okey, boleh nampak. Okey, saya tak boleh full screen macam ni. Okey, tak apa. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. So kita perhatikan ni. Ini ialah unit circle Saya bermula dengan kosong darjah, so saya pun jana. Dan saya jana lawanan rajam. Lawanan rajam ni maksudnya sudut positif. Kosong darjah sekarang 22, 28, 29 darjah tengok sini. Ini sudutnya 33.876 darjah 42, 43, 47 darjah, 49, 50 sampai 90 darjah. Macam ni rupanya. Okey, dah terlebih sikit tu 90.265 kan. Okey, lepas tu saya pusing sehingga lengkap satu putaran. Ni. Okey, berhenti. Okey, ini ialah bentuk
graf sinus apabila setelah melalui satu putaran lengkap. Satu putaran lengkap daripada unit circle ni lah. Ni kita dah putarkan sekali, so dia akan terjana graf sin macam ni. Okay, so kita perhatikan graf sinus kita bermula dengan kosong. Okay, ini kita panggil dia sebagai amplitude. Amplitude ni ialah nilai yang paling tinggi dekat dalam kita punya bentuk graf tu. Okay, so tengok ni, satu. Yang amplitude bawah ialah -1. Amplitude ni macam ni, amplitude ni total kan. Satu tolak dengan nilai paling tinggi, tolak dengan nilai paling rendah, bahagi 2. Macam mana kita nak tentukan amplitude? Nilai paling tinggi tolak dengan nilai paling rendah bagi. Dia sebenarnya mean, tinggi min. Tinggi min bagi graf tu. Tinggi min bagi graf. Okey. So ini ialah graf sin. Graf sin bermula daripada kosong, kemudian kita jana dia dan dia akan menghasilkan. Ini apabila lengkap satu putaran. Okey, kalau saya jana dia pada sudut negatif, dia ke belakang lah. Macam tu tengok Okey. Okey, macam tu. Okey. Alright, siap. Okey, sekarang saya nak jana pula graf cos. Okey, graf cos. Sekejap, saya pun silap sini. Okey, so kita mula daripada sini. So, kosong darjah. Tengok, dia pusing. Ni Okey, ni awak dah awak biasa, saya rasa awak dah tahu dah ni bentuk-bentuk ni. Cuma saya nak awak fahamkan maksud satu putaran lengkap. Okey, sekejap. Dia tak pekat sangat tu. Okey, ni yes. Okey, sampai menghasilkan ni. Okey. Yang warna merah ialah graf cosine apabila lengkap satu putaran lengkap. Ini ialah bentuk graf cosinus untuk satu putaran lengkap. Yang warna biru graf sinus bagi satu putaran lengkap. Satu putaran lengkap dikira sampai 360 darjah. 360 darjah. Okey, siap untuk graf cosinus. Okey. So, okey. Ingat reference kita ialah unit circle Sekarang saya nak lukis pula graf tangent. Graf tangent ni dia pelik sikit Dia pelik sikit. Okey, saya pun naikkan nilai dia Okey, saya naik 0 darjah ni graf cosinus dia lain sikit. Tengok, apabila dia menghampiri anak 90 ni. Okey, dia tidak ditunjukkan di situ ni. Alah, sekejap. Nak kena pekatkan sikit kat sini. Okey. Macam tu lah dia. Ni awak pun dah pernah tengok ni kan, cikgu matematik awak pun saya tengok dia dah ada gunakan benda ni. Okey, baguslah, senang sikit kerja saya. Okey. Berhenti. Lengkap satu cycle. Okey, graf cosine ni dia pelik sikit Okey, dia ada region tu dia ada kawasan namanya asymptote. Ni. Asymptote ni ialah kawasan yang dia tak boleh kena. Lengkung graf tangent yang warna hijau ni tak boleh kena. Ni pun sama. Tengok asymptote ni berada pada nilai 90 darjah dan juga 270 darjah. Kalau awak tekan kalkulator, tekanlah tangent 90 darjah. Nanti dia akan tulis mad error Tekan tangent 90 darjah. Mad error. Satu lagi tangent 270 darjah. Pun sama, mad error. Kenapa mad error? Sebab dekat situ akan ada graf ini. Kenapa tak ada sentuh kat situ? Sebab dekat 90 darjah tu cos kosong. Dan dekat 270 darjah tu cos kosong. Semalam saya dah bagi tahu tangent ialah bersamaan dengan sin per cos. Kalau cos kosong, dekat 90 darjah tu nilai cos ialah kosong. Tengok ni. Cos cos dekat sini dia kosong. Dia kena dekat paksi X. Bila kena dekat paksi X, nilai dia kosong lah. Nilai Y dia kosong. Okey, kenapa? Bila dia kosong, sin bahagi dengan kosong akan jadi mad error. Itu sebabnya wujudnya kawasan asymptote asymptote nama dia. Okey, di mana graf tu tak boleh sentuh kawasan tu. Nanti bila lukis awak kena buat betul-betul tu Okey, tu graf asas. Boleh faham tak? Okey, boleh faham graf asas tu Alright. Itu bentuk yang asas. Saya rasa awak dah okey ni sebab awak dah pernah belajar kan matematik. Okey, sekarang ni kita pergi kepada admat punya Okey. Yap. Okey, buka buku teks awak Okey, so buka buku teks awak. Alright. Okey.
Sekejap, cari dulu soalan yang basic dulu. Yang kita boleh lukis dulu lah Okay. Ini dia So, kaedah saya lebih kepada transformation transformasi graf trigonometri yang asal Graf saya lebih kepada transformasi graf trigonometri yang asal. Okey, macam mana transformasi tu? Okey, nanti kita tengok Alright, kau buka buku teks awak muka surat. Okey, ni dia. Muka surat 204. Okey, 204. Okey, tengok kat sini. Okey, awak akan diberi satu persamaan umum satu persamaan umum iaitu y sama dengan a sin bx tambah c. Ini saya berikan awak dekat dalam buku teks. Y sama dengan a sin bx tambah c. Okey, nilai a, nilai b dan nilai c ni ialah pemalar Okey, nilai a, nilai b dengan nilai c ni ialah pemalar. Okey, pemboleh ubah ialah nilai x. Pemboleh ubah nilai x. X maksudnya nilainya boleh berubah-ubah Bila x berubah, y pun akan berubah. Jadi x dan y ialah nilai berubah. So nilai x ni kita akan nilai pemboleh ubah yang dimalarkan, y ialah pemboleh ubah yang bertindak balas. Okey. So a dengan b dengan c ni yang kita nak tengok apa kesan dia pada graf. Okey. So pelajar, untuk pengetahuan awak a ni ialah amplitude. Amplitude. Kesannya ialah amplitude. Maksudnya dia akan mengubah ketinggian graf kita tu. Besar nilai A tu, besarlah dia punya tinggi tu Yang tadi tu kita lukis contohnya macam ni. So graf sin. Kalau dia lebih tinggi macam ni, maknanya dia punya nilai A tu besar lah. Itu ialah amplitude. Amplitude ni ialah mean tinggi mean bagi graf trigonometri kita. Okey. Okey, contoh. Itulah dia yang contoh saya dah tunjukkan tu. Okey, apa pula kesan B ni? B ni pula ialah bilangan kitaran dalam julat 0 sampai 360 darjah. Nanti kita tengok contoh, kalau awak ada y sama dengan sin 2x. Sin 2x. Maknanya awak ada 2 kali turn, 2 kali putaran daripada 0 sampai 360 darjah. Okey, so macam gini. Katalah sin sin. Okey, yang awak saya dah tunjukkan tadi, demo tadi. Ini ialah satu turn. Satu putaran lengkap. Satu turn. Jadi oleh kerana kat sini ialah 2x, so 2 kali turn. Tambah satu lagi. 2 kali turn. 2 times lah, dia punya turn tu 2 kali. Okey, jadi apa yang perlu buat? Ini ialah julat antara ini sampai 360 darjah. Macam tu So itulah B. B ialah bilangan putaran, kitaran. Bilangan turn daripada 0 sampai 360 darjah. Kalau B tu ada 2 lah. 2 kalilah putaran. Kalau B tu 3 kalilah putaran sampai 360 darjah. Okey, lepas tu awak kena agih-agihkan lah. Sini sampai sini 360. Tengah-tengah kat sini. Tengah-tengah dekat situ kan. Jadi tengah-tengah ni mestilah 180. Suku kat sini. Sini mestilah 90. 3 suku kat sini. Sini mestilah 270. Okey, macam tu. Okey, awak jangan expect semua sudut awak tu dalam unit darjah. Kadang-kadang dia nak dalam radian kadang-kadang dalam radian. Kena modify lah. So kalau dalam radian 360 ialah 2 pi. So sini pi. So yang ni, pandang pula. So yang ini ialah pi per 2, yang ini 3 suku. 3 pi per 2. Okey, 3 suku. Betul lah. Separuh suku. Suku kat sini, separuh. Ni 3 per 2 lah, 1.5 kat situ. Okey, boleh faham So B ialah bilangan kitaran bilangan kitaran daripada julat 0 sampai 360 darjah. Okey, C ni pula apa? C ni ialah shifted ataupun translasi, di mana graf itu akan berganjak. Nanti kita tengoklah nanti Okey, so yang penting awak kena faham dulu A amplitude, B ialah bilangan kitaran daripada 0 sampai 360 darjah. C ialah shifted. Graf tu akan bergerak sama ada ke atas atau ke bawah. Bergantung kepada nilai C tu. Kalau negatif, dia akan berganjak ke bawah. Kalau positif, dia akan berganjak ke atas. Okey. Satu lagi. Sekiranya amplitude awak ni negatif.
amplitude awak ni negatif. So graf awak akan jadi songsang. Okey, kalau asal y sama dengan negatif sin x. Katalah ni awak punya amplitude negatif. So katalah ini ialah graf sin yang asal. So kalau graf tu negatif, dia akan songsang. Dia terbalik. Kalau cos, y sama dengan negatif cos x. Jadi grafnya akan jadi kalau yang asal macam ni. Ni satu kita kan. So kalau dia ni dia terbalik. Tu kalau dia negatif. Tangent pun sama. Okey, tak apa. Kita akan buat beberapa soalan yang melibatkan lakaran graf. Sekejap, saya cari terlebih dahulu. Kat mana ni dia tunjukkan contoh-contohnya lah. Alright. Okey ni. Okey, sekarang kita sama-sama buat Awak sediakan pensel, pemadam dan pembaris. Kita lakar simple aja. Pensel jangan pen, nanti kan awak nak padam payah. Okey, buka buku teks awak, buku surat 209. Kita akan buat latihan kendiri 6.5. Kita akan buat latihan kendiri 6.5. Okey, dah ready dah? Dah ready buku dah semua dah? Cari jap. Sebelum ni saya buat kertas graf dulu Tak payah. Jangan buat kertas graf. Kertas graf nanti dulu. Saya nak kasi awak faham dulu macam mana rupa perubahan graf ni. Okey. Okey 209 Yap. Dah ready dah? Okey. Latihan kendiri berapa ni? 6.5 Okey. So, kita buka Okey, jadi saya pun pergi kepada saya punya kertas. Okey, saya gunakan kertas jenis petak-petak. Okey, boleh nampak kan? Saya akan gunakan kertas jenis petak-petak kat sini. Senang sikit lah. Awak tak ada kertas-petak tak apa. Awak berlatihlah guna pakai kertas yang grid. Sebab nanti pun awak punya buku skrip awak tu pun akan dalam bentuk ni kan dalam bentuk kertas gaya satu tu. Okey. So dengan menggunakan skala yang bersesuaian nanti. Skala ni saya tak tekankan lagi dulu Saya akan minta awak lakar terlebih dahulu Kat sini suruh lukis ni. Sebenarnya saya kena ajar awak juga lukis tapi tak apa, kendian. Okey, lukis graf berikut bagi nilai 0 hingga 360 darjah. Okey, pertama y sama dengan 1/2 sin 2x. Jadi y sama dengan 1/2 sin 2x. Ni saya rasa awak dah okey kot ni. Okey. Macam tu y sama dengan 1/2 sin 2x. Okey, jadi langkah pertama yang awak perlu buat terlebih dahulu ialah langkah pertama yang awak perlu buat terlebih dahulu ialah awak melukis paksi x dan y. Okey, paksi x dan y lah. Macam tu. So kita lukis paksi dia. Paksi x dan y untuk graf trigonometri dia macam ni. Dia mesti gini lah. Okey, ada nilai positif y, ada nilai negatif y Okey, boleh. Okey, so belajar. Okey, ready Okey, sekarang saya nak ambil color lain. Okey, nombor 1 awak check pada paksi x lebih dulu. Paksi n ni tengok Kita ada berapa turn ni? Berapa kita ada ni? Ni 2x ni. Yes, so awak lukis sekarang 2 kitar 2 kitar. 2 kitar. Okey, saya akan pun lukis 2 kitar kat sini. Satu cycle. Gigil. Tu saya punya ni Nanti awak try lah buat yang se-smooth yang mungkin se-smooth yang mungkin. Macam itulah saya punya ni. Okey, tu dia ialah graf sin 2 kitar. Okey, paksi saya pun tak cukup panjang. Okey, buatlah. Panjang kan.
Okay, simple aja. Dah, berjaya lukis dua kitar dua turn. Yang ini satu turn. Lepas tu ni satu lagi turn. So lukis graf tu sampai 2 kali turn, 2 kali kitaran. Okay, dah. Boleh. Dan mesti konsisten lah. Mesti konsisten. Macam ini saya ambil lebih kurang 4 kotak ni untuk menghasilkan ni. Kalau satu turn penuh saya ambilkan 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak tak ada, kalau awak tak pakai kertas grid macam saya ni tak ada masalah lah. Yang penting awak punya bentuk tu kena konsisten Okey, siap. Okey, lepas tu kita nak letak skala pada paksi X kita Okey, so pastikan 2 turn ni antara 0 sampai 360 darjah ini nilai B. B ialah bilangan kitaran untuk graf trigonometri kita sehingga daripada 0 sampai 360 darjah. Kemudian awak agih-agihkan yang lain. Okey, so kat sini sampai sini 36. Tengah-tengah ada dekat sini kan? Tanda tengah-tengah dekat sini mesti 180. Okey, yang ini mestilah 90. Yang sini mestilah 270 darjah. Okey, siap. Oh, belum. Lupa, belum. Dia punya amplitude. Ni, amplitude-nya 1/2. Jadi sini 1/2. Bawah ni ialah negatif 1/2. Okey. Dah siap. Itulah dia graf Y sama dengan setengah sin 2X. Okey. Boleh faham? Okey. Kita kena sesuaikan dengan kita punya skala bukan skala, dia punya julat. Kalau dia beri julat dalam sudut dalam unit darjah, jadi jawapan kita dekat kawasan sudut ni pun mesti dalam unit darjah. Ada soalan dalam radian, kena ubahlah kepada radian. Okey, mudah saja. Mudah saja. Tak gunakan kertas graf pun tak apa, sebab benda ni dia lakaran, tapi kena tepatlah kena tepat. Kena betul lah, tepat. Tak apa, yang bahagian kertas graf nanti saya akan tunjukkan nanti. Itu nantilah kelas yang lain. Cuma hari ni nak kasih faham dulu cara nak melukis graf trigonometri yang asas Okey, boleh ikut Alright, so kita pergi ke soalan B. Soalan B, so soalan A1, soalan B pula. Soalan A2, lupa. A2, soalan A2. Y sama dengan 2 tolak cos X. Okey, yang ni ada hal sikit. Y sama dengan 2 tolak cos X. Betul tak? Okey, Y sama dengan 2 tolak cos X. Sama? Sebelum apa-apa hal, buat dahulu dia punya dia punya paksi. Okey, saya terlajak. Okey Okey, cukup. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, so kita tengok sekarang fungsi trigonometri kita ialah cos Okey, kita tengok sekarang fungsi trigonometri kita ialah cos. Okey, selalunya untuk cos macam ni kan. Okey, kejap. Cos macam tu kan? Bentuk graf cos graf cos mesti bermula dengan 1. Tapi pelajar, yang ni tak boleh. Sebab tengok kat sini sebelum cos tu ada tanda negatif. Okey, so kalau asal dia macam ni, okey, jadi untuk negatif cos dia terbalik. Kita mula daripada bawah. Macam tu. Sama tak panjang? Tak panjang, tak sama. Sekejap, 3 lah. Sorry. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, tu dia. Graf cos kita
So kita punya graph cost. Okay, kat sini saya guna satu cycle aja. Sebab kat sini dia X ni tu satu je. So satu kitar saja satu kitar graph cost sahaja sudah memadai Okay, so satu cycle sahaja. Okay, lepas tu kita buat dia punya senggat dia Jadi sini mesti 360. Ni kosong. Satu cycle sampai 360. Okay, lepas tu kita agih-agihkan lah. Ni tengah-tengah dia. Okay, ni tengah-tengah dia. So tengah-tengah dia mesti 180. Okay, di sini 2 tu. Tak kena ni, tak betul ni saya punya skala ni, kejap. Sekejap lah, patutnya kena lagi 4 kali lah. Sekejap. Sekejap lah, buat dulu 3. Okay, kejap Okay. Betul. Okay, so jadi kita letak nilai-nilai kita sini ialah 360 darjah, sini 180 darjah, sini 90 darjah, yang di sini ialah 270 darjah. Okay, 270 darjah. Okay, settle lah dekat sini. Okay, nampak tak kat sini? Ini ialah tambahan 2 ini dia bentuknya macam ni lah. Y sama dengan A cos X tambah A cos BX tambah C. So, 2 ni ialah nilai C. Okay, so maksudnya pelajar dekat sini, senang kata sini ialah pintasan Y. Pintasan Y. Okay, asalnya di sini ialah -1, kosong dengan 1. Okay, so bila ada 2 dekat sini, jadi maknanya graf awak ni di-shiftkan dekat tempat 2. Shifted dia dekat tempat 2. Dia diganjak 2 unit ke atas. 2 unit ke atas. Okay, jadi senang cerita. Awak jangan pening-pening lah. Awak tambah je lah. 1 campur 2, 3. Kosong campur 2, 2. -1 campur 2, 1. Kita just tambah je nilai 2 dekat kita punya part CY tu. Jadi 1, 2 dan 3. Okay, saya ulang. Okay. Sini asalnya -1, kosong dan 1. So bila kita shiftkan 2 ni, maknanya sekarang pelajar, graf awak ni naik sebanyak 2 unit ke atas. Okay, so awak nak lukis, awak malas, terus kita dah lukis, kita biar je lukisan tu. Kita tambah je 2 dekat semua nilai, 3 nilai ni. Pertama -1 campur 2 ialah 1. Kosong campur 2 ialah 2. 1 campur 2 ialah 3. Okay, habis tu cikgu kosong kat mana? Kena tambah satu lagi nilai kosong. Jadi awak tak perlu shiftkan graf awak. Awak shiftkan awak punya pintasan sahaja. Gitu. Okay, jadi sekarang part CX ni akan berpindah dekat tempat kosong. Part CX akan berpindah dekat tempat kosong. Jadi kita pindahkan semua nilai yang tadilah. Kita pindahkan semua nilai tadi. 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okay, yang atas ni kita padam. Ada tak pakai lagi lah. Siap. Itulah dia. So inilah dia bentuk graf bagi Y sama dengan 2 tolak cos X. Y sama dengan 2 tolak cos X. Saya nak lupa nak label Okay. Macam tu je. Y sama dengan 2 tolak cos X. Boleh? Boleh follow? Boleh Okay. Cuba kalau ada soalan nak tanya sekarang. Ni saya rasa sebab awak dah banyak buat soalan-soalan graf ni kan sebab cikgu matematik pun dah ajar dia, mungkin dah mudah lah bagi awak nak faham Okay. Tangan pun dah lembut kan nak lukis curve-curve ni kan. Saya ada keras sikit lah, baru dah lama tak lukis. Baru ni nak buat balik.
Satu, dua, tiga, empat, tu, dua, tiga, empat. Betul lah. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada graf berikutnya. Ni dia. Y sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Y sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Y sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Okey. Ni ada hal sikit. Y sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Okey. So maknanya kita kena buat dua kitar sudut tangent. Kemudian ada bentuknya tu terbalik sebab dia negatif kat sini. Kemudian dia kena shiftkan satu ke atas, satu unit ke atas. Alright. Okay, tak ada masalah. Lukis dulu kita punya paksi. Okay, kita lukis dahulu kita punya paksi. Okay, alright. Okay. Ini ialah bentuk graf tangent yang asal. Ini ialah bentuk graf tangent yang asal. Okey. Tapi pelajar dia ada negatif ni. Dia ada negatif. So bila ada negatif maksudnya dia semua bentuknya tu terbalik. Songsang. Macam tu. Okey, sekejap. Okey, jadi awak kena buat untuk tangent tangent je. Awak kena buat satu garisan namanya garisan asimtot. Macam tu lah. Okey, graf asimtot. Okey, so dekat tengah-tengah tadi. Okey. So kita perlu lukis. Okey. Perhatikan kat sini ini saya ambil 3 kotak. Ni pun sama saya 3 kotak, ini pun saya 3 kotak. Tapi apa awak lakar dulu, memang tak ada masalah lah untuk awak. Okey, ini pelajar untuk ini baru satu kitar tau. Ini untuk tangent untuk satu kitar. Sekarang kita kena buat dua kitar, dua cycle. Saya kena tambah lagi. Okey, saya kena tambah lagi satu cycle. Okey. Okey, boleh. Saya kena tambah lagi satu cycle. Ada nak tanya? Tanya. Cikgu yang tu bawah tu dia jadi macam tu sebab dia bersambung atas tapi dia dua cycle Yes. Ini baru nak masuk cycle yang kedua. Ni nak masuk cycle yang kedua. Ini separuh cycle. Kejap kena lukis lagi ni. Okey. Ya Allah, terpadam pula. Okey. Tak boleh. Okey, sekejap saya buat dia punya asimtot dia. Okey, kemudian tambah lagi Cikgu. Yes. Kalau garis yang tegak ni kalau tak lukis tak apa. Tak boleh. Asimtot kena lukis. Mesti lukis. Itu syarat penandaan. Dia mesti lukis. Garisan asimtot ni mesti lukis. Awak nak buat putus-putus ke, awak nak buat solid line ke, tak kisah. Tapi dia mesti ditunjukkan. Dan mesti ketara nampak bahawa lengkung awak tu tak kena. Ni. Ni tak kena pada asimtot. Jangan tunjukkan dia kena. Kalau kena, salah juga. Macam ni tak kena, okey lah. Mesti dalam lukisan tu nampak ketara, tak kena. Kalau macam nampak macam sangsi, ni kena ni macam nak kena ni, macam mana? Tak boleh juga. Okey. So macam ni macam mana kita nak kira tangent lengkap satu kitar? Dia mesti ada saya kira saya ada 4 lah. 1 2 3 4. Itu satu kitar, satu cycle, satu turn. Okey, bila tambah lagi satu turn ada 8 lah. 1 2
2, 3, 4. Jadi total ada 8. Macam tu Total ada 8. Okay, sekejap. Pak CX saya pun saya kena panjangkan ni. Sebab tak cukup panjang ni. Yes. Okay Okay. So siap. Okay. Alright. Boleh? Boleh? Boleh macam tu. Okey, jadi pelajar, 2 cycle mesti sampai 360 darjah. Sebab dekat sini ingat kita punya BX ni mesti 2 kita daripada 0 sampai 360 darjah. Okey, sekarang cari kat mana tengah-tengah awak? Tengah-tengah kat sini. So tengah-tengah 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 kat situ. Betul. So situ mesti 180 darjah. So tengah-tengah lagi antara 018 tengah-tengah ada lagi dekat sini 90 darjah, jadi sini ialah 270 darjah. Okey. Okey. Boleh. Okey. Belum siap lagi ni. Kejap. Ini baru negatif tangent 2x baru kat sini ni. Kita belum shiftedkan lagi graf kita. Sama dulu Okey, so di sini letak 1. 0 dan juga sini. Kejap, ni negatif 1. Okey. Okey. Okay, ingat asymptot kena tunjuk dan jangan kasih nampak garisan awak tu kena lengkung graf tu kena pada asymptot. Tak boleh tak boleh. Okey. Betul lah. Okey. Boleh? Boleh follow? Okey. Sekarang ni ni ada dia shifted ni, graf awak ni berganjak ni. Dia ternaik ke atas sikit dia berganjak. Okey, so maknanya semua nilai-nilai ini kita kena tambah dengan 1. Tambah dengan 1 sebab dia berganjak sebanyak 1 unit. Dia naik 1 unit. Jadi tambah dengan 1 semua. So 1 campur 1 2, 0 campur 1 1, negatif 1 campur 1 0. Okey, macam tu. Okey, jadi sekarang 0 dah jumpa dekat sini. Okey, jadi Pak CX awak ni kena pindahkan ke bawah. Pak CX ni kena pindahkan ke bawah. So saya pun padam Pak CX ni. Okey, Pak CX kena pindahkan ke bawah. Kena padam Memang kena padam. Okey, kemudian pindahkan nilai-nilai sudut yang ada kat situ. Tegaklah. So sini 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, barulah siap. Okey. Ini ada rupa graf kita Graf Y sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Ini dia. Graf sama dengan negatif tangent 2x tambah 1. Okey, ada nak tanya tak? Ada yang nak tanya? Okey, buat masa ni tu je lah dulu tak ada? Okey, tak ada, kita proceed kepada soalan B. Okey, soalan B pula. Okey, dia menggunakan julat dalam sebutan pi Julat dalam sebutan pi. Maknanya radian lah ni. So dia gunakan unit radian Okey, tak ada masalah. Jadi graf pun awak kena lukis juga dalam sebutan pi jugalah pi radian pi. Okey, tak ada, kita buat je lagi Okey. So persamaan yang pertama, B1. Y sama dengan 3 cos 2x. Okey, bawah. Y sama dengan 3 cos 2x. Okey. Kenapa X macam tu? Okey. So kalau kita perhatikan dekat kita punya persamaan, graf ni tak ada shifted. Dia tak akan berganjak. Pak C X dia tu dia tak akan shifted, dia tak akan bergerak ke atas dia tidak mengalami translasi. Jadi tak payah pening pasal benda tu lah. Yang ada perubahan pada amplitude dia dengan dia punya bilangan kita. Jadi bilangan kita dia ada 2 ni. Okey. Lukis dulu.
So, first kali kita lukis terlebih dahulu dia punya part C dia. Kejap ni. Saya punya kotak ni 4 dah. 4 kotak ke atas, 4 kotak dan ke bawah. Okay, kemudian graf kita positif. Jadi dia tidak mengalami sebarang ni lah. Apa tu? Songsangan dia tak ada, songsangan tak terlibat. Jadi kita perlu lukis satu. Ni baru satu. Ni baru satu cycle. Tambah lagi satu. Macam tu lah. Saya kira kotak. Saya suka pakai suku Macam ni kan. Nak buat satu suku ni saya pakai 3 kotak. So kotak 3. Lepas tu 3 kotak. 3 kotak. 3 kotak. 3 kotak yang ni lah. Lepas tu turun lagi 3 kotak. 3 kotak, 3 kotak. Yang ni macam tak bersambung ni. Macam itulah saya punya cara. Awak tak kisahlah nak pakai kaedah macam mana pun. Janji boleh ni. Okay. So ini part CY and then ini part CX. Okay. Jadi hujung ni 360 pula. Sorry, dia pakai radian tadi kan. So radian untuk 360 ialah 2 pi. Itu je. Tak ada masalah pun. Kalau walaupun dia guna dalam unit radian pun tak apa, boleh je buat. Situ ialah 2 pi. Tengah-tengah ni kosong. Tengah-tengah kat sini. Ni mesti dah pi. Tengah-tengah dia kan. Sebab sini 2, sini tengah-tengah dia pi. Separuh. Separuh daripada yang ni kat mana? Tengah-tengah lagi kat sini-sini. Ini pi per 2. Okay, situ pi per 2. Separuh. So kat sini 3 pi per 2. Okay. 3 pi per 2. Okay, so amplitude dia 3. Amplitude je 3. Jadi 3 kosong negatif 3. Amplitude dia 3. Siap. Okay, siap. Itulah dia graf Y sama dengan 3 cos 2x. Y sama dengan 3 cos 2x. So kita kena ikut dia punya skala pada paksi X tu sekiranya dalam unit radian kena tukar kepada unit radian. Okey, cikgu, yang ini saya kena tunjukkan semua ke ni? Nilai-nilai pi, 2 pi ni saya gadakkan buat 4. Buat 4. 36, 27, 18 dan juga 90. Tunjukkan 4 sudut utama tu je lah. Memadai. Saya gadakkan lah. Okey. Okey. Boleh follow? Ada yang nak tanya? Cikgu, Yes. kalau salah tulis Tulis apa? dia punya sudut je. Maksudnya salah tulis sini bukan 2 pi. Sini awak tulis darjah Awak tulis 360 Maksudnya darjah. macam 3 pi kuasa per 2 tu salah tulis ke? 3 pi per 2 ni salah tulis Okey. Salah tulis salah lah. Walaupun katalah awak tulis 3 per 4 pi kat sini. Salah. Salah. Dia mesti 3 per 2. Tak boleh salah, kena betul. Saya tak boleh, kena betul lah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Okey. So kita pergi kepada soalan B2. Okey, B2 kita tengok ni. First kali dah boleh agak graf dia songsang. Satu je cycle ada shifted. Grafnya songsang sebab negatif. Negatif 3. Lepas tu dia ada shifted. Okey, tak apa, kita layan kan. Okey, so kita pergi kita first kali Y tulis dulu persamaan dia. Sekejap. Y sama dengan apa tadi? Negatif 3 sin X tambah 2 Negatif 3 sin X tambah 2. Okey, lukis tu. Okey, jadi jangan banyak satu cycle dia cukup. Sebab dia punya satu turn dia cukup sebab dia punya nilai B dia tu 1 je. Kita pun buat lah 48. Okey. Okey, okey.
Okey, kita tahu kalau sin kita buat macam ni kan. Kan? Itu kalau sin. Sekarang negatif. Negatif kena terbalik. Okey macam ni saya ambil 3 kotak. Dia kena terbalik. Satu. Ya Allah, sekejap. 1, 2. Okey. Cukup. Okey. Ni dia. Dia terbalik dia terbalik. Saya suka kira macam tu lah. 3, 1, 2. Macam ni saya suka buat suku graf lah. Suku macam tu. Okey, so seterusnya pelajar, kita sini mesti 360 darjah. 360 darjah ni tengah-tengah dia. Sorry, 2 pi. Ini pi, ini kosong. Okey, maknanya di sini ialah 3 pi per 2, yang ini ialah pi per 2. Okey, amplitude-nya ialah 3. Negatif 3. Okey, 3 dan negatif 3. Okey, macam tu. Okey. Boleh follow? Okey, ada shifted. Dia shift ke atas sebanyak 2 unit Graf ni ditolak ke atas sebanyak 2 unit. Positif 2 di situ. So kita kena tambah dengan 2. Okey, saya start dengan 3 di atas ni. Saya tambah dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 0 tambah 2 bersamaan dengan 2. Negatif 3 tambah 2 bersamaan dengan negatif 1. Kan? Okey. Jadi kosong kat mana? Kosong kat sini lah. Betul kosong kat situ. Agaknya kot. 2, 3, 4, 5. 2. Tengah-tengah kan? Tengah-tengah antara negatif 1 dengan 2. Tidak, kosong lebih kurang kat sini lah. Sini kot kosong lah. So kosong kat situ lebih kurang lah Bukan? Sini lah lebih kurang. Separuh ni. Agak-agak lah kosong tu kat situ dulu. So awak pun ambil, awak pindahkan paksi apa benda tu, paksi X awak ke situ. Jadi kita pindahkan semua nilai dia pi per 2 pi, 3 pi per 2, 2 pi. So yang ini boleh padam. Okey. Siap. Siap. Okey, ni graf dia shifted. Ada negatif, graf negatif shifted. Satu cycle aja. Satu turn aja dia punya graf dia tu. Okey. Boleh follow. Ada masalah? Serap pula suara ini Ni B2. Sekejap. Ada soalan yang ada baru nak tanya panjang umur. Ini ni yang ada modulus ni. Nanti kejap lagi saya tunjukkan. Okey. Ada nak tanya tak macam mana nak lukis graf ni? Simple awak jangan fikir benda yang susah lah. Awak fikir susah nanti susah graf ni. Sebenarnya dia senang je nak lukis. Bila ada negatif tu grafnya terbalik. Bila awak faham konsep-konsep yang terlibat kan dekat dalam ni kan. Okey, senang aja. Alright. Okey, yang seterusnya pelajar yang ni dia. Okey, ini dia. Yang ketiga Yang ketiga ni kena tengok betul-betul. Okey, first kita kena buat dulu assumption, tengok dulu. Okey, graf tangent asymptot pula dia punya. Yang ni satu cycle aja sebab dia punya tangent x satu cycle aja. Okey, dia ada shifted. Negatif 1 grafnya turun ke bawah grafnya turun ke bawah. Okey, tapi kita tak turunkan graf kan, kita akan paksi tu yang kita akan naikkan supaya graf tu berada di bawah. Okey, ini dia. Y sama dengan modulus tangent X tolak 1. Okey, kita lukis terlebih dahulu graf tangent X sebelum kita shiftkan dia dulu Okey, Y sama dengan modulus tangent X tolak 1. Okey, alright. Yep. Okey. Okey, graf tak terbalik kan? Grafnya tidak terbalik, maknanya sebab grafnya positif.
Okey, macam mana rupa graf tangent apa ni yang positif ni? Dia macam ni eh. Okey, boleh follow? Eh, kejap. Sini, sini. English yang negatif. Ini graf negatif. Salah, salah, salah. Apa aku buat ni? Kejap, kejap, kejap. Eh, kosong. Betul lah. Ni. Ya Allah, apa benda aku buat tadi ni? Ni Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey So, jap. Sorry, tergendala tadi. Baru betul. Okey, Y sama dengan tangent X Y sama dengan tangent X. Kita lukis terlebih dahulu Y sama dengan tangent X. So, kita pun dah lukis. Macam ni. Okey, jadi kita letak dia punya skala dia. Sekejap Sini mesti sampai 360 darjah lagi, 2 pi Tengok, saya pun buat silap So, hati-hati nanti bila awak melukis graf tu, pastikan awak gunakan julat skala tu ikut pada soalan. Sekarang soalan kita menggunakan julat dalam unit radian. Jadi kita punya lukisan pun dalam unit radian juga. Okay, so sini ialah pi. Okay, so awak nak buat sini pi per 2 boleh. So sini 3 pi per 2 pun boleh. Kalau awak nak tulis lah, tak nak tulis pun tak apa lah. Yang penting tu titik utama iaitu pi dan 2 pi itu telah ditunjuk. Okay Okey, siap. Okey. Boleh faham? Okey, sekarang awak tengok ni awak tengok tanda modulus ni hanya pada tangent saja sebelum shifted. Shifted ni dekat luar. Shifted ni kendian. So kita hanya akan ubah kita akan moduluskan terlebih dahulu. Tengok ni Kalau dia punya ni dekat sini, awak kena shifted dululah. Awak kena naikkan dahulu baru awak modulus. Sekarang tak. Sekarang modulus ni dekat tangent X. Maknanya kita kena ubah dahulu bentuk graf ni. Okey, apa maksud modulus yang awak dah belajar sebelum ni? Modulus maksudnya nilai negatif jadi apa? Positif. Nilai negatif jadi positif. Okey, sama macam ni. So, nilai negatif jadi positif. Okey, so kalau kita tengok sini graf yang negatif, kawasan negatif yang ni kan. Kita hanya positifkan kawasan yang negatif saja. So, ini kawasan negatif. Yang ni dah positif kat atas biar. Yang ni pun positif kat atas biar. So, ini negatif. Negatif ni kita naikkan dia macam tu. Okay, so ini kita padam. Okay, maknanya mana graf yang berada pada kawasan negatif, kita positifkan dia. Okay, begitu juga dengan ni. Ini negatif kan, macam ni kan. So, positifkan dia. So, positif tu seolah-olah macam kita pantulkan balik. Okay, yang ni kita padam. Okay, so dah nak siap. Belum siap lagi ya? Dah nak siap. Dah nak siap. Okay, lupa nak buat dia punya skala dia. Amplitude dia lah. 1, 0, negatif 1. Okey, 1, 0, negatif 1. Okey, kemudian graf tu ada shifted. Dia bergerak ke bawah. 1 unit ke bawah. Dia negatif ni maknanya dia bergerak ke bawah. Okey, sekarang kita kena tolak 1 semua nilai ni. Okey, 1 tolak 1 ni jadi 0. 0 tolak 1 negatif 1. Negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Okey, ni senang. 0 dah jumpa. Maknanya paksi X kita berada di sini. So maknanya paksi X kita akan berada di situ. Jadi pindahkan semua nilai pi dan juga 2 pi tu. Okay, so yang kat bawah ni kita buat apa? Kita padam. Siap lah. Okay.
Itulah dia rupa graf Y sama dengan modulus tangent X tolak 1. Y sama dengan modulus tangent X tolak 1. Okey, jap. Satu lagi saya nak tekankan. Ni tak boleh ni tak boleh ni. Awak kena smoothkan ni. Kena kasih dia nampak licin ni. Okey. Macam saya boleh lah kan macam tu. Okey, ni dia bentuk dia. Okey, boleh follow? Boleh? Boleh. Boleh. Okey boleh lah. Ni senang aja. Alright. Okey, siaplah bentuk-bentuk graf bagi fungsi-fungsi trigonometri yang telah kita pelajari. Okey, so sebagai penutup untuk ni, cuba awak lukis graf yang ini. Ni. Okey, semua ada ni. Amplitude ada amplitude dia 2, kemudian graf dia pula disongsangkan 2 cycle shifted 1 unit ke atas. Lepas tu modulus. Ni graf ni memang semua ada ni. Okay, cuba lukis. Cuba lukis graf tu. Saya bantulah kat sini. Okay. Y sama dengan apa dia tu? Negatif 2 modulus sin 2x tambah 1. Okay. Alright. Jadi sebelum tu kita kena terlebih dahulu lukis graf kita tu 2 cycle lah. Dan dia mesti songsang grafnya mesti songsang 2 cycle dan songsang. Okay, so kita pun lukis. Baru 1 cycle. Siap. 2 turn. 2 turn. Dia kalau ada grid grid ni senang sikit lah kan. Okay, so graf kita siap 2 turn. Okay, so itu graf kita 2 turn. 2 putaran. 2 putaran. Alright, lepas tu kita letak, dah siap graf kita 2 turn. Okay, kita buat dia punya julat lah 360 darjah. Sini kosong. Sini 180 darjah. Okay, yang ini 90 darjah. Okay. Pelan-pelan buat. Dia apa ni? Pi ke apa? Sorry, pi. Banyak kali lah aku pun tak perasan. 2 pi. Dia pakai pi So kita pun kena pakai pi lah. Okay. Okay, kemudian amplitude-nya ialah 2. So 2. 2 kosong negatif 2. Amplitude-nya ialah 2 lah. Okay. Kejap. Salah ni. Salah. Alamak. Sorry. 2 ni dekat luar modulus tau Dua ni luar modulus ni. Kejap. Ni dulu kena lukis dulu graf sin. Masih lagi kena lukis graf positif ni. Aduh. Sorry. Kejap. 1, 2. Okay, 1 cycle.
Okey. Okey, kejap. Okey, kejap. Belum, jangan ni dulu Jangan songsangkan dulu bentuk dia. Dia mesti dimoduluskan dahulu. Baru kita darab dengan dia punya ni. Sin ni mesti dimoduluskan dulu. Okey, moduluskan dulu Okey, so sekarang dah siap 2 cycle, 2 kita kat sini. Okey, lepas tu kan pelajar graf dia dalam bentuk modulus. Jadi maknanya bentuk yang negatif ni dia akan positif. So kita ni negatif, saya padam yang bawah ni. Okey, yang ini dah positif biar. Okey, yang ini negatif kita positifkan. Okey. Okey. Boleh. Okey, so ini part ni dah siap. Kita dah buat modulus sin 2x. Sin 2x. Baru kita songsangkan bentuk dia ni. Baru kita songsangkan bentuk dia. Okey, so kita songsangkan bentuk dia. Jadi sekarang ni bukan macam ni bentuknya. Macam mana cikgu nak songsangkan ni? Terbalik kan dia semua bentuk dia ni. Songsangkan bentuk dia. Okey, ni dia. Baru kita songsangkan bentuk dia. Mula-mula moduluskan dahulu, baru kita songsangkan bentuk dia. Moduluskan terlebih dahulu, baru kita songsangkan bentuk dia. Okay, sekarang kita dah songsangkan bentuk dia. Amplitude-nya 2, negatif ni maknanya graf kita tu berbentuk songsang. Last kali baru kita shiftkan graf tu. Shiftkan graf tu kita tambah 1 lah. 2, sekejap tukar colour pen. 2 tambah 1 ialah 3. 0 campur 1 ialah 1. Negatif 2 campur 1 ialah negatif 1. Habis tu kosong kat mana cikgu? Kosong kat sini tengah-tengah. Antara negatif 1 dengan 1. Kan? Betul lah. Sekejap ni 3 kat sini tengah-tengah dia. Okey, so tengah-tengah kita pun ambil pembaris. Okey. Okey. Cikgu, Yes, tanya. yang graf tu dia jadi negatif semua sebab ikut amplitude Yes, amplitude dia negatif 2. Ni sebab amplitude dia. Jadinya modulusnya semua Modulus kerja negatif. Moduluskan dulu. Bila kita dah kita kena moduluskan dulu. Kita dah buat dah modulus dia kan. Modulus tu kita dah maknanya graf kita semua berada di kawasan positif kan. Masa mula-mula tadi saya tunjukkan kan. Lepas tu dah siap modulus baru didarabkan dengan nombor negatif. Itu yang bentuk dia terbalik semula. Bentuk dia terbalik semula ke bawah macam tu. Okey? Dah terbalik Cikgu, baru kita kalau apa? Kalau negatif 2 tu kat dalam modulus jadi macam mana? Lain. Kalau negatif 2 dalam modulus lain. Bentuk dia kekal macam tadi. Bentuk dia macam lompat katak yang kat atas masa mula-mula tadi. Sekarang negatif dia ni di luar modulus. Dia menyebabkan graf tu negatif balik. So tu yang bentuk dia melengkung ke bawah. Okey tu saya pun tadi salah baca tadi Saya pun tak perasan tadi. Okey, so kita dah shifted kan? Kita dah shifted faksi X kita di sini. Okey, jadi apa kita buat? Kita padam. Ini pi per 2 padaman ni. Okey. Okey, so sini 2 pi. Yang di sini kejap. Ni nak padam ni kena hati-hati ni. Okey. Sebaik tak kena. Okey, sini ialah 3 pi per 2. Okey. Ya, padam dia ni. Tak boleh padam. Payah nak padam ni. Okay, so sini ialah pi. Dan di sini ialah pi per 2. Okay, siap. So itulah dia rupa bentuk graf kita Y sama dengan negatif 2 modulus sin 2x tambah 1.
Okay, 1, 2. Cikgu, Tanya. yang dekat puncak tu bentuk dia tajam ke nak melengkung sikit? Mana puncak yang ini Ha. Tajam. Tajam. Okey. Sebab dia apa ni? Okay. Okay, sebab dia dipantulkan tu yang menyebabkan dia tajam. Okay. Nampak macam pelik kan? Wujud ke geram macam ni? Wujud. Memang ada. Memang ada. So, asal yang mana amplitude-nya tu 3 tu tadi, asal dia jadi 3, ada nilai 3 tadi kan, sekarang dah jadi macam ni. So, ini ada bentuk yang paling sukar lah dalam graf trigonometri. Okay, so nanti ada kelas-kelas berikutnya nanti kita akan lukis pula dengan menggunakan kertas graf. Okay, so ada pertanyaan? Sekiranya awak ada sebarang pertanyaan nak tanya, tak ada masalah, saya jawab. Okay tak? Ada nak tanya? Okay, so saya akan masukkan benda ni dalam YouTube. Nanti awak akan ulang kaji lah sekiranya awak tak faham. Okay, so lepas ni attendance isi sebab attendance nanti kaunselor nak cari ni. Saya bila awak tak isi, kaunselor cari, itu nanti awak kena lah. Bukan saya yang lapor. Kaunselor akan tengok pada link my link tu. Okay, jadi lepas ni tolong isi. Kalau tak isi, kaunselor akan cari awak. Nanti awak akan dikira sebagai tidak hadir. Okay, so kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya tamatkan kelas kita di sini je lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cikgu.